betul ke pendidikan dekat dunia ni mahal? Selepas membaca buku Guru Aini dan juga orang-orang biasa ni, saya dapati watak tersebut iaitu Aini merupakan pelajar pintar di sekolahnya. Dia dapat satu tawaran untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran. Tetapi memikirkan mereka daripada golongan orang miskin ataupun golongan yang tidak berkemampuan, Aini telah melakukan banyak sangat pekerjaan untuk mengumpul duit bagi membantu ataupun melayakkan dia masuk ke fakulti kedoktoran, termasuklah ibunya dan sebagainya. Dan ada satu ayat daripada ibunya yang membuat saya tersentak. Betul ke pendidikan ini untuk semua? Kerana ayat ibunya adalah ibu Aini suruh Aini boleh kata give up daripada mengejar cita-citanya untuk masuk ke fakulti kedoktoran, kerana fakulti kedoktoran bukanlah khas ataupun layak diduduki oleh orang-orang miskin. Apa kebenaran daripada dua buku ini? Betul ke pendidikan kita mahal? Yang pertama adalah kalau kita perasan, jika kita mahukan buku-buku berkualiti, selalunya buku itu adalah buku yang sangat mahal. Contohnya macam buku-buku universiti. Apatah lagi saya ambil komunikasi, itu pun buku saya dah mahal. Apatah lagi bila ambil perubatan, bila ambil engineering, bila ambil isu-isu ataupun kos-kos yang lebih crucial. Ketika saya masih di universiti, kita tidak dibenarkan untuk photostate buku tersebut kerana masalah copyright dan sebagainya. Okey, yang tu kita faham. Tapi apa caranya ataupun apa inisiatif untuk memberikan buku-buku pelajaran ataupun buku-buku berkualiti tersebut kepada semua golongan? Dan yang keduanya, kita mula segregate antara yang kaya dan miskin dengan memperkenalkan sekolah swasta, tadika, kemas elit dan juga universiti swasta. Dan kita meletakkan gap yang agak jauh. Misalnya kalau kita nakkan pendidikan yang lebih bagus ataupun pendidikan yang lebih baik, kita perlu memilih institusi swasta berbanding kerajaan. Sedangkan kalau kita rasa pendidikan itu untuk semua, kenapa kita tak selaraskan kebaikan-kebaikan yang ada di universiti swasta ataupun sekolah swasta ataupun sekolah antarabangsa ada di sekolah-sekolah kebangsaan? Bentuk ketiga pendidikan mahal adalah kalau kita perasan sekarang dah berlakunya ataupun kemasukan MRSM ataupun sekolah-sekolah berasrama penuh dimuatkan oleh golongan middle class, which is kita tahu mereka ada option ataupun mereka ada privilege untuk memilih sekolah lain dan memberi peluang kepada yang lebih susah ataupun yang lebih tidak berkemampuan untuk merasai pendidikan yang lebih baik. Yang keempat adalah kadang-kadang beasiswa, kita perasan beasiswa itu tidak tersasar. Contohnya, kita memang menitik beratkan tentang grade seseorang. Contohnya A ni latar belakang dia anak yang senang, mak ayah boleh hantar ke tuition dan sebagainya, mendapat akses internet yang sempurna dan akhirnya dia dapat 9A. Manakala B duduk di kampung, tiada akses internet, tak pergi ke tuition dan sebagainya, hanya mampu mendapat 7A, which is sangat bagus bagi B di kawasan tersebut. Tetapi bila kita sentiasa melihat tentang grade, kita dah tak ada, beasiswa itu tidak bersasar dan kemungkinan besar A akan mendapat beasiswa tersebut dan B yang sepatutnya dikeluarkan daripada kawasan ataupun daripada kemiskinan tersebut sepatutnya mendapat beasiswa itu tidak dapat kerana kurangnya ataupun tidak berprestasi sebaik A tadi yang mendapat pelbagai privilege yang telah disediakan. Bila kita bercakap tentang ilmu ini untuk semua, kita kena sentiasa ingat tentang pesan Imam Syafi'i, which is biar penat lelahnya kita belajar daripada kita menanggung lelahnya kebodohan. Tapi bagi saya ayat itu perlu diseimbangkan dengan satu bentuk ataupun satu privilege yang sama antara kaya dan juga miskin, dan pendidikan boleh diberikan kepada semua dengan lebih adil.